Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Rosmani dan rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Saya, moderator anda pada pagi ini, Muhammad Nur Manaim, akan memulakan pagi anda dengan forum yang mengupas isu-isu semasa pendidikan negara dari segi aspek sosiologi pendidikan. Di sini, saya ditemani oleh dua orang sahabat saya, iaitu seekor kumbang yang kacak bergaya dan sekuntum bunga yang cantik menawan, iaitu saudara Ahmad Afiq dan juga saudara Nur Ain Nadira. Mereka akan mengupas bersama-sama dengan saya untuk menerangkan lebih lanjut berkenaan dengan isu-isu semasa yang melanda negara kita pada hari ini. Pelbagai maksud bagi pendidikan yang kita boleh lihat dari pelbagai sudut, sama ada dari sudut Islam ataupun sudut Barat. Pendidikan berupaya untuk mengubah corak kehidupan seseorang itu dan dapat membentuk masyarakat yang berakhlak, berpengetahuan luas dan juga mempunyai semangat cinta kepada tanah air mereka. Sosiologi pendidikan membawa maksud kajian berkenaan dengan bangsa, kelas sosial dan juga petunjuk kepada sosial yang mempengaruhi pencapaian sekolah. Pelbagai isu semasa pendidikan negara yang kita boleh lihat pada hari ini antaranya ialah pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah bagi menggantikan kelas bersemuka di sekolah. Dunia dikejutkan dengan virus yang merebak ke seluruh dunia. Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) telah mengisytiharkan kepada seluruh dunia situasi pandemik yang melanda telah menyebabkan wabak COVID-19 ini. Disebabkan itu, pelbagai sektor perlu ditutup ataupun terpaksa ditutup, termasuklah sektor pendidikan. Penutupan sektor pendidikan telah menyebabkan kesemua sekolah dan institusi pengajian tinggi ditutup bagi memberi ruang kepada semua sektor untuk memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu KPM, telah mengambil inisiatif untuk menghentikan budaya belajar bersemuka dan mereka mengambil inisiatif dengan menjalankan pembelajaran secara atas talian atau kita kenali sebagai pengajaran dan pembelajaran di rumah, iaitu PDPR. Baiklah, untuk mengulas dengan lebih lanjut, saya akan menjemput saudara Afiq untuk mengulas tentang definisi PDPR dengan lebih mendalam dan terperinci. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada moderator untuk menjawab soalan yang pertama, iaitu menerangkan definisi PDPR dengan lebih mendalam. PDPR ataupun pengajaran dan pembelajaran di rumah bermaksud pembelajaran dan pengajaran, iaitu PDP, yang dilaksanakan di rumah ataupun pusat komuniti atau di mana-mana lokasi yang bersesuaian. PDPR boleh dilaksanakan dalam talian ataupun luar talian secara bersusun dan terancang. PDPR dilaksanakan apabila murid tidak dapat hadir ke sekolah dalam tempoh yang tertentu ataupun sebab bencana atau wabak atau sebab-sebab lain yang dengan kelulusan pendaftaran negeri. PDPR boleh dilaksanakan secara dalam talian, luar talian dan luar kawasan sekolah, iaitu offsite. Okey, yang pertama, PDPR secara dalam talian berlaku apabila terdapat pencapaian internet dan penggunaan peranti yang membolehkan murid belajar secara masa sebenar, iaitu real time. Kita boleh menggunakan pelbagai pelantas pembelajaran seperti Digital Educational Learning Initiative Malaysia, iaitu D5, CikguTube, EduWeb TV dan aplikasi media sosial. Okay. PDPR secara luar talian pula berlaku tanpa pencapaian internet
tetapi murid belajar menggunakan perati seperti komputer, komputer rebel, tablet ataupun telefon pintar. Pembelajaran juga boleh berlaku apabila murid belajar menggunakan buku teks atau bahan pembelajaran lain. Okay. Dan yang terakhir, PDPR secara offsite ialah pendekatan pembelajaran yang berlaku di lokasi seperti di pusat komuniti atau di mana-mana premis yang diisytiharkan sebagai pusat pemindahan sementara akibat bencana atau wabak. Itu saja untuk menjawab soalan yang pertama tentang definisi PDPR secara mendalam. Terima kasih saudara Afiq atas penerangan yang sangat membuka mata kita berkenaan dengan apa itu PDPR. Seterusnya, pengumuman Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM telah mengubah sistem pembelajaran yang berpusatkan kepada bersemuka kepada sistem PDPR. Jadi agak-agaknya bagaimanakah proses pelaksanaan PDPR yang memerlukan pelibatan antara guru dan juga pelajar. Bolehkah saudari Aina Dira menerangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan proses pelaksanaan PDPR ini? Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada saudara Nurman. Okey, untuk soalan pertama ni, PDPR ni dilaksanakan menerusi beberapa kaedah seperti secara dalam talian iaitu online, luar talian, offline dan juga offsite. Okey, yang pertama, sesi online ni bermaksud pembelajaran terus secara video conference bersama murid-murid. Guru boleh melaksanakan PDPR ni melalui beberapa pelantar pembelajaran seperti D5, Zoom, Google Meet dan juga lain-lain. Okay, next, sesi pembelajaran offline bermaksud guru akan memberikan bahan pengajaran melalui Google Classroom, WhatsApp, Telegram, email ataupun mana-mana platform yang bersesuaian. Guru tidak memerlukan murid untuk online, bahkan murid juga tidak memerlukan guru untuk online bersama. Tugasan, kuis, lembaran kerja, rakaman video pengajaran, link video pengajaran dan juga bahan pengajaran yang sesuai akan dihantar kepada murid mengikut platform yang telah dipersetujui. Okey, manakala sesi pembelajaran seterusnya iaitu secara offsite ialah kaedah pembelajaran yang berlaku di mana berlaku di pusat komuniti ataupun mana-mana premis yang telah diisytiharkan sebagai pusat pemindahan bencana ataupun wabak, itu pusat sementara. Okey, pembelajaran secara offsite ni dilaksanakan mengikut surat siaran Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 8 2016 garis panduan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akibat bencana. Pembelajaran ini boleh berlaku secara kendiri ataupun dengan bantuan academic support team yang terdiri daripada kalangan pegawai PPD dan juga guru yang telah dilantik. Baiklah, terima kasih saudari Aina Dira yang telah menerangkan dengan jelas berkenaan dengan bagaimana proses pelaksanaan PDPR ini dijalankan antara ibu bapa dan juga pelajar. Di sini kita boleh lihat betapa pentingnya teknologi bagi melaksanakan PDPR ini. Baiklah, saya ingin teruskan bertanya kepada saudara Afiq. Selain guru dan juga pelajar yang terlibat dengan PDPR, siapa lagi akan terlibat sama dengan dalam menjayakan proses PDPR ini? Bolehkah saudara Afiq jelaskan lebih lanjut? Dipersilakan. Okay. Bagi menjawab soalan yang ketiga pula, iaitu siapakah yang terlibat sama dalam menjayakan proses PDPR ini? Okay. Pelbagai pihak dapat bekerjasama bagi menjayakan proses PDPR ini. Yang paling utama sekali semestinya guru. Guru berperanan dalam menyusun semula rancangan pengajaran tahunan berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentakdiran dan takwim persekolahan yang berkuasa. Seterusnya, guru juga boleh menentukan kaedah penyampaian yang fleksibel mengikut situasi
dengan mengambil kira sumber yang ada pada murid. Okey. Berkemungkinan tidak semua pelajar dapat masuk ketika belajar secara dalam talian. Maka guru perlulah memberi modul kepada mereka untuk mereka buat. Seterusnya, menyediakan bahan PDPR yang mudah didapati, diakses dan bersesuaian dengan kaedah PDPR yang digunakan. Okay. Kita tahu tidak semua pelajar memiliki pelatihan yang cukup, sebagai contoh data internet. Selain itu, guru juga perlu mengadakan perbincangan antara guru-guru untuk mengelakkan murid-murid supaya tidak bertimbun kerja rumah dalam satu masa. Ini dapat mengurangkan rasa terbebannya murid ketika PDPR berlangsung. Okay. Seterusnya, menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran seperti kuis, tugasan, latihan dan projek untuk menentukan penyampaian murid. Mungkin juga pelajar tersebut tidak dapat masuk kepada masa belajar secara dalam talian, tetapi dia still belajar secara luar talian dengan menggunakan buku teks dan dengan kuis tu dapat menjawab dengan jayanya lah. Okay. Guru juga perlu mengadakan perbincangan dengan ibu bapa untuk menyokong pembelajaran mereka di rumah, dengan sebagai contoh memberi kemudahan kepada pelajar selagi mereka tidak merasa beban. Selain itu juga, pentadbir juga memainkan peranan yang penting ketika PDPR. Pentadbir berperanan untuk memastikan perancangan dan pengurusan PDPR dilaksanakan dengan teliti, cekap dan berkesan. Seterusnya, pentadbir juga perlu memastikan semua guru melaksanakan PDPR mengikut jadual yang telah ditetapkan. Ini kerana supaya tidak ada guru yang lepas tangan akan tugasan mereka ketika PDPR berlangsung. Pentadbir perlulah mengelakkan pertidangan masa antara mata pelajaran dalam jadual waktu. Kalau boleh, pentadbir perlulah menyusun jadual dengan betul. Sebagai contoh, satu hari hanya 4 subjek sahaja. Seterusnya, pentadbir perlulah memastikan tiada lambakan kerja atau tugasan yang diberikan oleh guru kepada murid. Dan yang terakhir, pentadbir perlulah menyusun jadual pembelajaran yang fleksibel bagi menguruskan aktiviti PDPR yang berkesan. Selain itu, ibu bapa juga memainkan peranan yang penting. Yang pertama, membantu anak mereka mendapat maklumat berkaitan dengan sesi PDPR bersama guru ataupun arahan tugasan kerja rumah yang diberikan oleh guru. Seterusnya, membantu anak-anak mengakses lima, TV pendidikan, Edu Web TV dan cikgu YouTube. Itu peranan ibu bapa lah apabila PDPR berlaku di rumah. Dan yang terakhir ialah peranan sebagai komuniti. Komuniti juga mampu memainkan peranan untuk menjayakan proses PDPR dengan memberi bantuan kepada sekolah dari segi material seperti bahan ataupun peralatan. Selain itu juga, komuniti boleh memberi sokongan dan perkhidmatan dalam membentuk idea, tenaga dan juga kemahiran. Alhamdulillah. Terima kasih saudara Afiq. Rupanya ramai juga yang terlibat dalam bagi menjayakan proses PDPR ini. Jadi kita berbalik kepada saudari Ain Nadira. Bagaimanakah PDPR ini membantu guru dan pelajar dalam meneruskan proses penyampaian ilmu dan pembelajaran kepada pelajar? Bolehkah saudari Ain Nadira menerangkan dengan lebih lanjut? Dipersilakan. Baiklah, bagi saya, PDPR ni membantu dalam meneruskan proses penyampaian ilmu dan juga pembelajaran kepada pelajar
menerusi penggunaan teknologi masa kini. Okay. Semua bahan PDP boleh disampaikan dengan cepat tanpa memerlukan perjumpaan secara bersemuka antara guru dan juga pelajar. Guru dan pelajar boleh berkongsi, menghantar dan menjawab latihan dalam keadaan yang selesa, fleksibel dan juga jimat dari segi kos, di mana mereka boleh berinteraksi di medium perantara yang digunakan, tidak kira masa ataupun lokasi. Dengan hanya satu klik, semuanya sampai. Guru yang kreatif menggunakan kemudahan teknologi dalam menyediakan bahan pengajaran dan juga alat bantu mengajar ni juga pasti akan dapat menarik minat murid untuk meneruskan pembelajaran sewaktu sesi PDPR. Terima kasih Ainadira. Tak sangka banyak perkara yang dalam PDPR ini dia membantu pelajar kerana ianya boleh menyampaikan ilmu tak kira di mana jua berada. Saudara Afiq, soalan yang saya akan ajukan sebentar ini akan melibatkan B40 dan juga T20. Bolehkah saudara jelaskan jurang perbezaan antara golongan B40 dan golongan T20 ini ataupun pendidikan bandar ataupun pendidikan luar bandar, kerana ianya melibatkan masyarakat juga. Okay, boleh saudara Afiq terangkan untuk supaya para hadirin sekalian faham apa jurang perbezaan mereka ini. Dipersilakan. Okey, untuk soalan yang kelima. Okey, sebelum tu terima kasih kepada moderator untuk jelaskan tentang jurang perbezaan antara golongan B40 dan T20 ataupun bandar dan luar bandar. Seperti yang semua ketahui, jurang perbezaan antara golongan B40 dan T20 sangatlah tinggi kerana keadaan sekeliling yang menyumbang kepada jurang ini. Antara perbezaan golongan B40 dan T20 adalah masalah penggunaan internet dan gadget. Hal ini jelas kerana golongan B40 tidak dapat memenuhi kehendak anak-anak yang perlu mengikuti kelas secara dalam talian sekaligus memerlukan gadget sendiri supaya lebih selesa. Lain pula dengan golongan T20 yang rata-ratanya tidak menghadapi masalah dalam menyediakan kemudahan untuk anak-anak mereka. Dan jurang perbezaan yang kedua adalah B40 yang biasanya mengalami masalah kewangan yang ratanya ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tentunya golongan ini mengalami masalah untuk membeli data, menyediakan gadget untuk setiap anak-anak mereka kerana perlu memenuhi tuntutan hidup yang lain. Yang seterusnya adalah kebanyakan pelajar dari golongan B40 akan bekerja untuk sara hidup atau membantu keluarga. Melihat kepada keseluruhan ibu bapa, anak-anak ini lebih memilih untuk bekerja demi meneruskan hidup dan membolehkan mereka ke sekolah yang pastinya jauh berbeza dengan golongan T20. Terima kasih saudara Afiq kerana membuka mata kita berkenaan dengan perbezaan golongan B40 dan T20 ini. Kita boleh saksikan perbezaan antara dua darjat ini kerana kebanyakan golongan B40 ini tidak mendapat rangkaian internet yang pantas. Mereka terpaksa pergi ke tempat yang lebih jauh, yang lebih berbahaya, sebagai contoh kita dapat lihat yang pelajar di Sabah yang terpaksa membuat pondok di atas pokok bagi mendapatkan rangkaian internet. Baik, bagi meneruskan forum kita pada hari ini, saya akan meneruskan dengan soalan yang seterusnya, iaitu setiap perkara atau setiap sesuatu semestinya akan ada kelebihan dan juga kekurangannya. Jadi kita melihat di sini apakah kelebihan dan kekurangan PDPR kepada guru, pelajar dan juga masyarakat. Jadi saudari Ainadira, bolehkah saudari jelaskan kepada kita semua apakah kelebihan dan kekurangan daripada PDPR ini? Dipersilakan. Baiklah, antara kelebihan dan juga kekurangan pada sesi PDPR ni adalah, first sekali saya fokuskan kepada kelebihannya.
Okey, kelebihannya ialah guru dan juga murid ni boleh meningkatkan interaksi antara satu sama lain dengan lebih berkesan. Okey, jika dahulu murid yang bersifat introvert ni lebih gemar mendiamkan diri daripada cuba berkongsi pengetahuan dan juga pandangan dia. Oleh itu, guru tidak akan dapat mengenal pasti kelebihan dan kelemahan dengan jelas yang ada pada murid tersebut. Okey, namun melalui PDPR ni, perubahan yang positif bagi murid ini jelas dapat dilihat. Mereka makin bertambah yakin dengan diri sendiri untuk menonjolkan kemampuan diri. Seperti yang kita sedia maklum, setiap orang mempunyai kaedah pembelajaran yang berbeza seperti pembelajaran menerusi audio, visual dan juga kinestetik. Okay, dengan adanya penggunaan teknologi ni seperti YouTube, Wordwall dan Telegram pasti mendorong minat murid untuk belajar dan faham tentang apa yang dipelajari dia. Okey, perkembangan teknologi dalam pendidikan ni menjadi batu loncatan dalam mencapai matlamat PPIM 2013 hingga 2025 yang ingin melahirkan modal insan yang berketerampilan untuk kemajuan masa depan negara. Okey. Meskipun pelaksanaan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah ini membuka lembaran baru ke dalam sistem pendidikan di Malaysia, namun pembaharuan ini pasti akan berdepan dengan masalah. Antaranya termasuklah pengurusan emosi murid. Pelaksanaan PKP dalam tempoh masa yang lama ni telah menjadikan murid bosan terkurung di rumah dan selalu tertumpu kepada PDPR sepanjang hari. Okey, ini akan membuatkan emosi murid mulai menjadi tidak stabil. Kekurangan motivasi murid untuk meneruskan PDPR ni berlaku akibat tiada sokongan dan juga dorongan yang mencukupi daripada ibu bapa mereka. Ibu bapa seharusnya bertanggungjawab mendidik anak-anak mereka dengan menyediakan keperluan pembelajaran dalam talian dan juga sentiasa menggalakkan anak-anak belajar kerana mereka kini berada di bawah pengawasan ibu bapa. Terima kasih Saudari Aina Nadira atas penerangan tentang kelebihan dan kekurangan tadi. Jadi saya ingin soal lagi Saudari Aina Nadira. Apakah perkara yang mempengaruhi sosial institusi pendidikan kita pada hari ini? Bolehkah saudari jelaskan? Ini berkemungkinan ini ialah slot terakhir soalan kepada saudara Aina Nadira. Jadi saudara Aina Nadira boleh mengambil masa untuk menerangkan kepada para hadirin yang menyertai forum pada pagi ini. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudara Numan untuk soalan yang bernas itu. Okey, bagi saya lah, antara perkara yang dapat mempengaruhi sosial institusi pendidikan semasa PDPR dijalankan adalah berlakunya pembelajaran dua hala antara guru dan juga pelajar. Guru ini berperanan menggunakan pendekatan berkumpulan, sumbang saran dan juga kaedah bermain secara maya sebagai aktiviti-aktiviti menarik dalam proses PDPR. Dengan itu, pelajar ni akan menjadi lebih berkeyakinan untuk berkongsi pendapat masing-masing dan juga tidak hanya mendengar apa yang disampaikan oleh guru sahaja. Okey, ini akan memberikan keputusan yang baik kepada sosial institusi pendidikan kerana guru akan dapat memantau perkembangan pelajar sama ada objektif pengajaran dapat dicapai ataupun tidak. Baiklah, terima kasih saudara Aina Nadira atas penerangan yang amat bernas terhadap dua soalan yang telah saya berikan sebentar tadi. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada saudara Afiq. Ini juga soalan terakhir kepada saudara Afiq. Bolehkah saudara Afiq berikan cadangan atau penambahbaikan untuk menjadikan proses PDPR ini lebih menarik minat pelajar untuk mendalami ilmu pengetahuan mereka? Saudara Afiq ada cadangan atau penambahbaikan? Dipersilakan. Okey, untuk menjawab soalan yang terakhir,
tentang cadangan atau penambahbaikan untuk menjadikan proses PDPR lebih menarik minat pelajar. Sebenarnya tidak ada satu pun cara yang betul-betul dapat menarik minat pelajar dalam PDPR. Ianya bergantung kepada kreativiti guru itu sendiri. Cara pembelajaran PDPR itu perlulah disesuaikan mengikut keadaan atau situasi pelajar bagi memastikan pelajar tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Bagi pelajar yang berhadapan dengan masalah untuk menyertai sesi pembelajaran secara maya, guru perlu mengambil pendekatan lain yang kena melakukan PDPR secara luar talian, iaitu pergi ke rumah pelajar tersebut dan membawa modul untuk mereka buat. Selain itu juga, guru perlulah mempelbagaikan aktiviti sebagai contoh mencampurkan permainan ketika mengadakan pembelajaran. Sebenarnya banyak cara untuk melaksanakan PDPR ini. Kalau pelajar itu minat untuk tengok video, kita boleh menggunakan aplikasi TikTok untuk membuat modul. Kalau internet mereka lemah, kita boleh hantar modul berkenaan terus ke rumah mereka. Seterusnya, murid-murid zaman sekarang ni lebih gemar untuk menonton YouTube. Kita gunakan pendekatan ini untuk menggunakan mereka untuk belajar. Terdapat juga guru yang mengambil inisiatif dengan membuat laman YouTube sendiri untuk ajar murid mereka. Carilah cara atau kaedah macam mana sekalipun, asalkan proses PDPR itu berlangsung, semua pelajar dapat belajar dengan baik menggunakan kaedah PDPR ini. Tidak kisah dalam talian atau luar talian, kerana yang paling penting adalah mereka tidak ketinggalan dalam pelajaran. Okey, itu saja daripada saya. Wallahualam. Terima kasih saudara Afiq atas cadangan dan bagi penambahbaikan dalam proses PDPR ini. Diharapkan agar pelajar lebih berminat untuk belajar walaupun ianya ialah proses PDPR. Masa amat mencemburui kita, jadi sampai di sini sahaja. Saudara Afiq, saudari Ainadira dan juga saya bercakap di hadapan ini. Diharapkan semua penonton dapat input yang bermanfaat berkenaan dengan PDPR. Berbagai pihak perlu terlibat sama bagi menjayakan proses PDPR ini, seperti ibu bapa, masyarakat dan juga masyarakat sekeliling ini. Mereka perlu membantu pelajar-pelajar yang ketinggalan dari segi aspek kurang rangkaian internet, kurang dari segi pemahaman ilmu dan sebagainya. Diharapkan kita semua dapat bersama-sama membantu antara satu sama lain. Sampai di sini sahaja forum kita pada pagi yang mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.